Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Hari ini kita ada tetamu istimewa geng, our captain. Siapa lagi kalau bukan Kimi Scorvetto. Apa khabar Kimi? What up? Alhamdulillah. What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei and Zafri tonight. How are you my bro? Aku dapat dengar secara live dia punya intro tu. Siap. So finally kita dapat collab dengan Kimi. Siapa tak kenal Kimi, aku tak payah introduce lah kot. I just wanna say, kalau tak ada Kimi tak ramai YouTuber anime kat Malaysia sekarang ni, tak ada. So hari ni kita ada topik yang agak hangat Kimi kan. Yes, Arc Wano dah habis. Sekarang ni kita masih tak tahu dekat arc mana. Sekarang ni Straw Hat masih dekat kapal menuju somewhere, kita tak tahu. Tapi kita nak bincang pasal Wano lah. Kita nak bincang pasal Wano. Okay. Ada orang lah, ramai juga yang tak berpuas hati dengan Arc Wano. Lebih-lebih lagi dia punya part hujung-hujung dia, ending dia kan. So video kali ni kita nak borak lah, kita nak sembang apa yang agak mengecewakan tentang Wano, ataupun apa yang kita tak sampai expectation kita dekat Arc Wano ni lah. Okay, so first kali fake out death. Maknanya kita ingat mati tapi tak mati. Okey, sebenarnya benda ni bukan benda baru ini dalam cerita One Piece ni kan. Dah banyak dah daripada zaman-zaman Pound lah, Pel lah. Pedro nasib baik dah mati. Tapi itulah dia terlalu banyak. Dan sekali lagi dalam Arc Wano ni ada karakter yang nampak macam dah mati tapi tak mati. And yang aku tak puas hati, dia macam banyak tau. Dia bukan seorang dua tau. Dia macam Kinemon, Kanjuro, Orochi kan. So dia bagi aku yang agak tak bestnya, sebab kematian ni penting untuk aku untuk membuatkan satu arc tu lebih impactful kan. Which is contoh yang paling senang Marineford lah. Kita ingat Marineford sebab Ace mati, Whitebeard mati. Sampai sekarang orang akan ingat Marineford apa jadi? Oh, Ace mati tu, Whitebeard mati tu. Tapi Wano ni, Wano siapa mati? Entah siapa, entah Izo dengan Ashura tu kan. So, dia tak cukup impactful lah. Macam mana Kimi? Apa pendapat kau pasal kematian ni? Pasal kematian dalam Wano ni itulah fake out death ni ya. Apa tu Zaf begitu tadi, pada aku macam watak Kinemon tu itulah. Kita boleh tengok yang Kinemon ni dibantai teruk jugalah masa dia berlawan dengan Kaido. Dan sebenarnya kalaulah Kinemon yang mati instead of Izo dengan apa tu Ashura Doji tu, pada aku dia lebih impactful tau. Sebab apa, Kinemon ni sebagaimana kita sedia maklum, dia merupakan first mate untuk Oden kan. Betul. Jadi pada akulah dia akan jadi lebih impactful sekiranya Kinemon yang mati. Betul bukannya Ashura Doji dan Izo. Sebab Kinemon ni dia loyal dia tu daripada Oden sampailah dia bersama-sama dengan Momo. Dia merupakan pengikut setia. Kalau kita boleh istilahkan ni macam dalam Islam ni sahabat lah sahabat dia sentiasa kerap bersama dengan Nabi ni sahabat lah tapi untuk istilahnya Kinemon ni dia sentiasa bersama-sama dengan Oden dalam jua keadaan, melainkan Oden pergi tinggal masa join Whitebeard lah kan. Lepas tu dia remain untuk setia walaupun Momo pada ketika itu pada usia yang muda, tapi dia ketaatan itu luar biasa. Dan kalau kita tengok dia punya history dia tu, awal dia menyertai Oden tu kan, pada aku kalaulah sekiranya Oda dia letak kematian tu kepada Kinemon, pada aku dia lebih impactful, dia akan jadi lebih sayu kan. Sebab memori bersama Kinemon bersama dengan Momo dan juga Oden lah. Dan untuk Kanjuro ni itulah, Kanjuro dengan Orochi ni aku agak sakit hati sikit lah. Sebab kenapa watak yang kita annoying, yang kita geram muncul banyak kali kan. Banyak kali gila muncul. Okey, tu aku tanya kau pula lah Zam, macam mana Zam? Pak Kinemon tadi aku nak tambah sikit boleh. Bukan setakat rapat dengan Oden, dia juga antara yang rapat dengan Straw Hat Pirates kan. Of course dia akan ada sedikit impact tu lah kan, compare dengan Izo dan juga Ashura. And dia jadi yang tak bestnya, peluang dia nak mati tu dah ada dan beberapa kali, which is menentang Emperor of the Sea, Kaido. Dia bukan setakat kita tak dapat, momen tu tak dapat,
And then kita melemahkan Kaido tu sendiri kan. Macam Kaido tak dapat bunuh Kinemon lah siut. Kinemon je. Sedangkan Marine dapat bunuh Whitebeard dan Ace kan. Kaido tak dapat buat apa-apa. Tu yang aku macam alamak. Satu lagi Kinemon ni kalau kau tengok anime episod 1015 tu dah memang cukup sedih lah kan. Dia punya darah dah terpancuk-pancuk lah kan. So memang aku rasa nak nangis. Tapi bila habis episod tu aku ingat balik, sial lah, Kinemon ni tak mati tu. Macam membazir air mata aku tadi. Betul, tak nak bazir lah air mata kan. Tak tahu. Macam aduh, miss opportunity gila lah. So Kanjuro actually okay sikit lah. Sebab ada reason lah kan dia tak mati kan. Lagipun dia nampak kuat lah. Compare dengan Orochi, aku tak tahu lah. Okay, fine, dia ada 9 nyawa, 9 kepala berjadah tu kan. Okay, tapi yang paling aku tak berhati, okay, yang first time dia mati kita macam dah boleh expect lah. Okay, ni Orochi, dia boleh hidup balik ni kan. Kepala dia kena potong satu je. Tapi yang last tu bila Hiyori dah bakar semua kan, and then hidup lagi. Aku tak faham yang tu kenapa kau nak hidup lagi. Kenapa tak Hiyori je yang tamatkan benda tu kan. Kenapa kau nak harapkan Denjiro juga. So tak boleh lah tu. Itu lah pendapat aku lah. Ada lagi nak tambah lah. Orochi dengan Kanjuro ni pada aku lah bagus dia one shot je tu mati. Tak payah mati hidup balik. Sakit hati pula aku. Tapi bila Oda buat macam gitu kan, kita nampak dia berjaya lah memainkan perasaan kita kan, supaya watak Orochi dan Kanjuro ni dia terus menjadi watak yang dibenci dalam One Piece. Dan aku rasa bagus lah sebab itulah. Tapi aku risau je lah bila kedua-dua ni kan daripada Kurozumi Clan kan. Jadi kita diteorikan, dispekulasikan bahawa siapa Otama tu antara Kurozumi punya clan. Itu pun kau punya teori pun cakap yang Otama Kurozumi punya clan juga Tapi dan kita dan kita tengok dekat dalam chapter 1058 baru-baru ni ke 1057 57 kan. Si Hiyori tu siap bacakan dia punya ikrar dan sebagainya. Dia bagi tahu Kurozumi burn to born to burn lah, born to death kan, yang kontroversi tu kan. Kontroversi. Jadi aku risau kalau lah Otama tu dia merupakan clan daripada Kurozumi. Sebab Oda telah berjaya menyakitkan hati kita dengan si clan benda ni tau. Clan ni Charcoal punya clan ni tau. Jadi aku minta sempang lah supaya Otama ni janganlah berada dari clan si Kurozumi tu. Kalau tidak kesian kawan. Itulah, kita sebenarnya mengharapkan pengakhiran yang baik antara konflik dua clan tu kan. Tapi bila dah hujung-hujung tu Oda buat Kurozumi was born to ball, dia itu yang orang jadi kontroversinya. Tapi ada orang kata macam translation tu dia macam terlalu, macam nak cakap ada yang kata Hiyori dia memang merujuk benda tu dekat Orochi seorang je. Tapi masalahnya maksud Kurozumi tu cakul. Maksud Orochi tu bukan cakul, maksud Orochi tu ular juga. So aku tak tahulah. Pasal tu aku dah pernah borak dah pasal benda ni kan. Memang aku agak tak berpuas hati lah ending dia macam tu kan. Tak, maksud aku bila kita nak kaitkan fake out death Kanjuro dengan Orochi, itulah perjalanan hidup Kanjuro dengan Orochi tu bagi aku memang sampai apa yang Oda nak bawa kan, which is untuk menyakitkan hati kita dengan si bangsa Kurozumi itulah. Itulah yang aku risau tu kan, supaya janganlah Otama ni dari itu je. Okay. So settle pasal fake out death. Memang tak best. Dalam Wano dah ada dan dalam sebelum arc ni pun dah ada. Aku tak tahu kenapa Oda still doing that. Okay, isu kedua. Alright gang, iklan kejap Aku nak buat announcement sikit pasal One Piece Film Red giveaway. Aku sebenarnya setakat ni dah pilih 2 pemenang. Okay, so aku nak ucapkan tahniah kepada Zul Fadli dan juga True Fred. Okay, kepada 2 orang ini boleh reach aku dekat Instagram. Aku punya IG Zafri_Amir. Okay, kalau korang tak ada IG, korang just komen je dekat YouTube ni. Okay, nanti aku akan reply lah. Kepada yang lain, jangan risau, aku masih ada lagi tiket percuma untuk diberikan. So aku ada sponsor lebih
daripada 2 lah. So jangan risau, ada banyak lagi. So korang just keep supporting me, komen je apa yang patut, and then kalau nak share kepada tempat-tempat lain pun aku sangat-sangat appreciate lah. Okay, so itu saja daripada aku. Kita boleh sambung video ni. Ciao. Isu kedua, Big Mom Pirates. Bukan Big Mom Big Mom nanti borak tu panjang lagi. Big Mom Pirates lah gini. Big Mom Pirates. Kita nampak diorang join patutnya perang Wano ni. Okay. First kita tak nampak katakuri lah. Okay, itu dah agak kecewa sikit lah kan, peminat-peminat katakuri. Aduh, tak ada katakuri, tak syok lah. Tapi kita ada peluang, Oda ada peluang untuk menaikkan balik karakter Smoothie tau, seorang second in command tau. Sebab kat Whole Cake Island dia dah tak buat apa-apa. Dekat Wano ni macam second stand lah, come on Smoothie, do something. Tak buat juga. Kapal je kena tendang dengan Marco, kena tendang dengan King, tak jadi apa. Tu Smoothie lah. So dengan, bukan setakat Smoothie, dengan komander-komander yang lain pun sama. Tak boleh harap Pero seorang je ada in action. Macam mana Kimi, Big Mom Pirates ni? Itulah, macam aku ada baca juga komen dan juga ada beberapa tweets dan yelah dekat Reddit pun aku ada baca kan. Aku kurang setuju lah dengan pendapat dorang yang mengatakan mungkin Oda nak highlightkan versus betul Beast Pirate versus Mugiwara Pirates kan. Jadi Oda nak highlightkan pertembungan satu lawan satu dengan kru Beast Pirate dengan Mugiwara Pirates lah kan. Jadi dia tak nak selitkan Big Mom Pirates. Big Mom je tak apa. So sebab kalau kita tengok perbandingan Wano ni dia dinisbahkan dengan Marineford. Kalau kita tengok Marineford, kita ada Shichibukai kat situ. Kita ada Marine kat situ. Kita ada Yonko dekat situ. Dan kita juga ada Pacifista dekat situ. Jadi aku tak rasa itu merupakan satu masalah untuk Oda temukan Big Mom Pirates ni kru-kru dia ni bersama-sama dalam The Raid on Onigashima. Jadi aku rasa Oda is a very capable man untuk rangkakan pertarungan. Even kalau Big Mom Pirates join pun, aku tak rasa Oda ada masalah dengan tu kan? Betul. So aku tak setujulah dengan pendapat dorang tu kan. Cumanya aku tak faham kenapa Oda tak masukkan sekali betul kru-kru daripada Big Mom sini lah. Yelah, pasal match up tu kita sendiri nampak yang Straw Hat Alliance memang lagi power daripada Beast Pirate kan. Kita tengok Frankie lawan Sasaki, Jinbei lawan Usu, memang macam tak ada apa kan. Macam okay, Jinbei dah habis lawan, dia boleh buat benda dia pula. So macam letak je lah Big Mom Pirate join sekali kan. Kalau okay lah, kalau Oda nak buat daripada awal okay, let's say daripada awal dulu, patutnya dia plan Red Scabbards ada yang tolong sekali lawan dengan either Beast Pirate ataupun Big Mom Pirate kan. Ini 9 orang lawan dengan Kaido, dah lah tak lepas. Lepas tu tak lepas, last Denjiro kalahkan Orochi tu buat apa Mat? Pasal Denjiro ni ada, sekejap lagi point pasal Denjiro ni ada. Tapi itulah Big Mom Pirates satu match up tak ada, and then hujung-hujung tu kita tak tahu jadi apa. Bila jatuh daripada kapal tu, apa cerita tu? Tak kembali ambil Big Mom, tak kembali tengok daripada Sparrow pun tak tahu kat mana ni. Macam mana Rimi? Big Mom Pirate ni ke mana? Itulah aku suka juga bila Oda tak highlight kan Big Mom Pirates ni kan, sebab setiap arc ni Oda ada je misteri-misteri yang dia cuba untuk membuatkan penonton-penonton ni tertanya-tanya kan. Dan itulah sampai sekarang kita masih lagi tertanya lah ke mana perginya Big Mom Pirates ni kan. Dan kalau kita tengok bila Big Mom tu ditumpaskan, dalam chapter yang terbaru ni kita tak nampak juga Zeus kalau kau perasan. Tapi tak tahulah sama ada Zeus tu disimpan dalam Climatex ke apa kan. Itu dia punya argument dia. Kalau Zeus tu memang tak ada, bermaksud Big Mom matilah. Tapi kalau mungkin 1059 nanti Oda akan timbulkan balik watak Zeus, so kita kat situ faham yang Big Mom masih hidup. Jadinya cuma persoalan dia Big Mom Pirates ni kenapa dia tak diketengahkan. Pada pandangan aku mungkin Oda dia nak tunjuk the main highlight here is Beast Pirates. Sebab kita dah tengok Big Mom Pirates sebelum ni dah disorotkan dekat dalam Whole Cake Island kan. Cuma itulah bagus kalau Oda lanjutkan lagi penceritaan berkenaan dengan kekuatan ataupun kemampuan each and every single one of the commander dalam Big Mom Pirates ni kan. Sebab kita sebelum ni kita dapat tengok sikit-sikit je kan, katakurinya, ovennya,
dengan siapa lagi Charlotte apa tu crackernya kan. Jadi smoothie ni kita kurang Smoothie je lah, smoothie je lah kurang kan. So memang smoothie memang tak dapat ni tak dapat, Orchid Island pun tak dapat. Okay. So settle lah Big Mom Pirates. Tadi aku dah mention pasal Denjiro. Okay. So ini antara satu lagi isu dalam Wano ni, watak Denjiro ni. Sebab apa? Sebab Denjiro ni dah di-hypekan tau dekat Act 1 dengan Act 2 tau. Okay. Asalnya dia Koshiro, and then kita nampak sendiri yang Zoro macam ada clash sikit dengan dia, and then Zoro sendiri cakap, oh ini orang bukan calang-calang orang, Denjiro ni bukan calang-calang orang. So kita pun nampak scene Denjiro dekat flashback dengan Kinemon. So Denjiro ni macam second in command, and then Denjiro stay. So orang ramai menganggap Denjiro dengan Ashura lah yang paling kuat. Yang aku tak puas hati, dia hilang lama gila. Okay, dia hilang lama gila. Kau ingat kita pernah collab, kita pernah dekat space ni kan, mana Denjiro ni, Oda dah lupa ke. Lepas tu last dia datang untuk bunuh Orochi. Orochi tu adik aku boleh bunuh lah. Yang tak ada macam ikan kan. Itu yang aku macam, what? Kau karakter kau dah build up karakter ni kuat, and then ujung dia macam tu ya, hampir. Itu lah pandangan aku pasal Denjiro ni lah. Betul juga. Sebab Denjiro ni yalah, dia antara pengikut Oden yang setia kan. Orang yang kedua setelah apa nama dia tu, Kinemon kan. Lepas tu kita boleh tengok kekuatan dan kemampuan dia sebelum ini. Even Zoro pun dia mengakui kekuatan Denjiro ni. Dan juga dia ni antara watak yang menyimpan dendam yang paling lama terhadap Orochi dan juga ni lah konco-konco dia lah kan. Itulah. Dan dia juga antara orang yang paling, orang kata apa hati dia paling apa, robek. paling koyak. Paling koyak lah kan. Sebab dia tak boleh nak buat apa-apa melainkan menunggu the prophecy of Toki dan juga Oden untuk menjadi kenyataan, which is 20 tahun akan datang. So dia dalam masa tu dia kena pendam sungguh-sungguh perasaan dia. Jadi pada The Raid on Onigashima, ini adalah masa yang paling sesuai untuk Oda, orang kata apa, letuskan dia punya anger tu kan. Which is ada kan, kita dapat sikit. Yes. Cumanya itulah kita tak sampai lah benda tu kan. Tak sampai lah Mat. Sebab yelah, in term of strength satulah, mungkin masa dia lawan dengan Kaido dia dah lepaskan segala-galanya, tapi still not enough untuk orang kata beat Kaido kan. Itu kita tak ada masalah lah. Tapi itulah effort maksud aku banyak sikit lah dia punya effort nak lawan orang tu. Okay, lawan Kaido tak lepas, so dia turun bawah lawan orang ni ke lawan orang tu kan. Tapi kita tak dapat benda tu. Last kita nampak Denjiro ni dia lama disenyapkan dalam manga, then dia muncul untuk itulah potong Orochi dalam keadaan Orochi tu tinggal apa satu helai muka surat je nyamuk dia. Satu helai muka surat kan. Jadi aku agak macam kurang senang sikit lah kat situ kan. Itulah, itu pasal Denjiro. Okay, and tak ada apa-apa kan nak tambah dah Denjiro ni. Part last okay, part last ni pasal Smile user, which is kita nampak dalam Arc Wano ni dia memang fokuskan dekat Smile user. Daripada awal tu kita tahu yang penduduk Wano dah makan buah Smile, ni dah kena penyakit tu. Lepas tu Beast Pirate pun ada yang kena jadi gifter dia, bukan gifter, apa yang cacatnya, pleasures. Yes. So memang Oda dah tekan kan kat sini pasal buah Smile ni, tapi in the end kita tak nampak apakah kesudahan dia. Maknanya kesudahan dia orang tak terubat lah kan. Aku expect macam something boleh happen lah untuk mengubat dia orang yang penyakit Smile ni. Itulah yang aku nak expect, tapi tak ada benda tu Kimi. Maksudnya kita aku risau, takut nanti penonton dia marah kita kan. Korang kena bear in mind, sebab apa yang kita orang sampaikan ni bukan kita nak condemn Oda ataupun kita nak apa. Jadi kita dalam video ni adalah sebagai viewers ataupun audience yang kita letakkan diri kita ni sama macam korang. Ini poin-poin yang kita orang kurang berpuas hati ataupun kurang senang lah kan. Jadi mungkin korang pun ada juga pendapat yang kurang senang dengan Arc Wano ni, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen lah. Jadi korang panahkan kita kan. So kau tak setuju. Sebenarnya aku dah letak dah kat community post, and actually diorang
punya lagi teruk. Komen diorang lagi teruk. Wano sampah, Orochi sampah, itu sampah. At least dia ni dah cukup tapis lah ni. Aduh. Taklah bukan apa, nanti diorang ingat kita ni bitter ke, kita ni apa pula kan. Kalau macam tu kau lah jadi mangaka, sudah macam gitu pula. Ini kita just meletakkan diri kita sebagai audience kan. Itu selalu kat TikTok game ni, komen-komen macam tu. Kenapa kau dia tak tulis? Aduh. Tak, aku cakap ni sebelum diorang cakap, biar aku cakap dulu. Sebab Wano ni best kan. Wano ni best. Kau ingat lah dekat dulu kita ada borak kat Twitter Space. Aku ingat lagi, aku tanya semua orang apa pendapat pasal Wano. Oh, Wano the greatest, nombor satu semua kan. So dia bukan masalah ending tu sampah. No, dia masalah ada benda yang Oda tak simpulkan. Okey. Contohnya macam tadilah kan, ataupun ada benda Oda tak fokus kan. Bagi aku Wano is still up there lah, is still top 3 lah untuk aku kan. Tapi itulah, dia ada isu lah, dia tak perfect lah. Sebab tu dia punya colour kita nampak lebih terang lah Wano ni kan. Pendedahan, didedahkan kan. Rather than ada arc yang lain, dan kita pun boleh lihat setiap arc ni dia ada keistimewaannya yang tersendiri, dan setiap perkara yang ada istimewanya ada jugalah kekurangannya. Itulah kita sebagai makhluk, betul tak? Jadi apa yang kita cuba sampaikan di sini dari side yang kontra ataupun kontranya lah. Okay, Zaf, berbalik pada yang kau cerita tadi, itulah Smile kan. Itulah aku pun agak orang kata apa, bukan nak cakap kecewa, cuma tertanya-tanya kan, macam mana Devil Fruit Smile tu itulah, dia tak ada ke cure dia? Sebab kita ada Dr. Chopper yang sebelum ni dia boleh sembuhkan Ice Oni kan. Ice Oni tu adalah buatan si apa tu, kawan tu nama apa, Queen kan. Queen ni dia daripada Mats, dan kita tahu orang yang membuat Devil Fruit Smile tu pun daripada Mats juga. Bermaksud kan, ini bukanlah Devil Fruit yang tulen, ataupun bukanlah kemampuan orang kata apa yang semula jadi. Macam Devil Fruit ni adalah benda semula jadi. Jadi kalau orang dah makan macam contoh Luffy kan, tak boleh ubah dah. Tapi Devil Fruit Smile ni dia adalah buatan manusia kan, dan dengan buatan manusia jugalah dia boleh dirawat ataupun disembuhkan. Cuma itulah yang kita agak kurang senang sikit, sebab kita tak dapat nak melihat sama ada Devil Fruit Smile ni dapat dirawat ataupun tidak. Sebab apa? Aku rasa kesian tau dengan satu Okobore Town tu lah kan. Orang ni memang akan ketawa seumur hidup dorang. Otoko pun sama, ketawa seumur hidup dorang. Tapi yang paling sedih sekali Killer lah. Fa lah sampai mati kan. Tak, kalau kita ada peminat Luffy sebagai kapten dalam Mugiwara Pirates, kita juga ada peminat Zoro kan. Jadi mesti akan ada peminat Kids sebagai kapten dalam Kids Pirate, dan begitu juga Killer mesti akan ada peminat. Jadi disebabkan Killer dengan penyakit dia yang tak dapat dirawatkan itu, aku rasa dia punya follower akan berkurangan. Itulah sebab Killer ni kira badass karakter juga kan. Kira karakter yang gempak jugalah. Tapi dengar bunyi gelak dia tu susah lah nak jadi karakter kegemaran kan. Okay, Zaf, aku rasa sikit aku nak sentuh tentang Killer ni Zaf. Devil Fruit Smile kan. Okay, aku just nak tanya lah kan, ni pendapat kau. Tak, ini bukan kita nak buat siapa lagi kuat siapa lagi tak kuat ke apa tau. Ni just pendapat je sebelum ni Killer dia cakap dengan Zoro, kalau aku pakai aku punya Punisher tu memang kan sungkung kau Zoro. Kau rasa apakah benar pernyataan Killer tu kan? Aku Zoro cakap sama je. Dia cakap kan, alah kau ada Punisher ke tak ada ke, sama je. Kita sendiri nampak lah, memang Kamazo the Slayer tidak mampu mengalahkan Zoro kan. Sebenarnya bagi aku Killer, bagi aku mudah memang Zoro atas Killer lah. And bagi aku juga ini mungkin kontroversi Zoro mungkin atas Kid. Wow. Sebab apa yang Zoro tunjuk kan dekat rooftop, menentang Kaido, menentang Big Mom, bagi aku dia MVP lah. Dekat rooftop tu dia MVP lah. Nak compare dengan Killer memang jauh lah. Tapi compare dengan Kid agak rapat lah sebenarnya. Dia bukan aku nak kata yang terang-terangan Zoro kuat lagi. Aku just nak cakap mungkin kalau kita replace, kita gantikan
antara Kid dengan Law dengan Zoro kan. Contoh Zoro yang gabung dengan Kid kan, ataupun Zoro yang gabung dengan Law kan. Aku rasa dua-dua pun dapat kalahkan Big Mom. Itulah pendapat aku. Kau macam mana, Kimi? Menarik. Aku tak beranilah nak compare kan. Cumanya tak, tu punya point kau menarik sebab yalah Kid ni pun devil fruit dia magnetic kan. Magnetic ni kalau kita boleh tengok sebelum-sebelum ni yang hampir sama dengan magnetic ni apa macam apa tu apa yang macam si cerita Naruto tu, Shubaku Tensei tu, yang dia buat yang pain kan, yang dia buat bulat dia kurung Naruto tu kan. Repel ke dia sedut ke tak? Repel kot kan. Yang dia jadikan benda tu bulat. Aku rasa benda tu menarik tu. Kan bila Kid ada kemampuan yang sebegitu, awakening dia menarik lah, awakening dia. Dan itulah bila kau sebut balik kalau Zoro tu ialah Zoro memang MVP lah dekat atas rooftop tu kan. Sebab kita boleh tengok Zoro punya penangan macam mana dia boleh unlock dia punya apa tu Ashura yang Kaido pun terasa lah. Lepas tu Big Mom pun dia bagi tahu, Kaido kau kena elak serangan tu, bukan normal punya serangan kan. Big Mom jerit tau, Kaido elak, tengok muka takut tau. Itu kalau Big Mom tak apa tu, dia tak bagi tahu macam tu, aku rasa Kaido yalah dia kan cocky punya orang kan. Jadi dia sedut je serangan tu. Itu memang menyasar awal lah. Tumbang sikit lah. So kita nak compare pula dengan Kid kan. Jadi aku rasa aku di dalam video ini sangat-sangat bersetuju dengan saudara Zafri. Sebenarnya soalan power scaling ni kan, Zoro dengan Killer ni okey lagi Kimi. Sebab minggu ni soalan yang paling hangat tapi paling susah nak jawab, Mihawk versus Shanks. Itu semua orang tanya. Itu semua orang tak berani nak bagi jawapan. Betul. Betul. Sebab aku Mihawk dengan Shanks ni kalau kita nak borak aku rasa boleh buat satu video lain lah. Kan? Yes. Dia tak boleh kupas dekat dalam satu video ni. Dia kan sekarang ni kita rekod ni pukul 11 suku tau. Kalau nak sembang mungkin pukul 4 pagi baru habis. Okay. So aku rasa ini kot untuk part 1. Kita akan ada part kedua dekat channel Kimi. Dengan itu part Mihawk dan Zoro lah. Mihawk dan apa tadi? Mihawk dan Shanks lah kan. Yang akan dinanti-nantikan untuk next video nanti. Tapi itulah terpulang kepada si Zafri lah kalau dia nak menjemput aku lagi dalam channel dia. Itu sangat-sangatlah kemurahan hati bagi pihak beliau kan. Aku terima je bila sahaja undangan daripada Webro channel dan daripada apa-apa saja tajuk lah, insyaAllah aku sedia je. Tak ada hal. Itulah Mihawk versus Shanks tu boleh. Tapi kita kena pilih satu side lah kot untuk menangkan each other kan. Kena berdebat lah kan. Kalau dua-dua pilih Shanks je, jadi mudah lah conversation tu kan. Betul. Okay. So, tapi benda tu kalau dibuat secara live cantik maksudnya kita ada kita ada orang yang boleh bagi pandangan orang sambil-sambil tu kita boleh baca kan. Itu panas tu topik tu. Kalau betul kat TikTok tu mengamuk. So part kedua kita borak pasal ada lagi isu-isu Wano ni dekat channel Kimi ya. Part kedua ni of course paling orang tak puas hati peminat Zoro lah. Tak berpuas hati. Aku rasa Kimi pun ada dengan teori Shimotsuki dia kan. Aku dah risau Ryokugyo tu bapak Zoro siut. So kita borak dekat channel sana nanti Alright. Last word Kimi. Last word macam biasa, there is no God except Allah. Yes. Always. Okay, itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Ciao.